Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-Syekhul Mu'allif al-Imam Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Falamma faragha min qat'iha wa 'ada ila qasdil ibadati nazar fa idza nafsu fatiratun dha'ifatun kasla la tarshatu wa la tanba'ithu li khairin kama yahiqqu wa yanbaghi wa innama mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa rahatin wa batalatin bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalatin fahtaja ma'aha hahuna ila sa'iqin yasuquha ilal khairi wa ta'ati wa yunshituha lahu wa zajirin yazjuruha 'anil syarri wal ma'siyati wa yafturuha anhu wa huma raja'u wal khawfu. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat anjuran Surau Khalid Al-Wadid IPK Shah Alam menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan para abid ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada aqabah yang kelima di dalam mukaddimah kepada kitab. Jadi dalam mukaddimah yang lalu telah selesai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyentuh 4 aqabah. Jadi datang kepada aqabah yang kelima, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka apabila seorang yang ingin menjadi ahli ibadah itu selesai dia daripada melintasi aqabah yang keempat, iaitu aqabatul awarid, dakian perkara-perkara yang mendatang dalam kehidupan seseorang, iaitu dalam masalah rezeki. Manusia jadi bimbang, kadang-kadang sampai tak beribadah dia kerana nak cari rezeki, maka dirawat dengan obat tawakal. Kemudian manusia juga ada bimbang tentang risiko-risiko yang dia hadapi. Kau buat macam ni untung ke tak untung, kau pilih yang macam ni baik ke tak baik, itu risiko. Maka nak tak nak satu masa kita terpaksa tafwid
serah bulat-bulat untuk nasib kita itu kepada Allah Ta'ala. Dah usaha dah ikhtiar dah. Akhirnya berlaku apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka kita menyerah diri kita kepada takdir Allah. Kemudian manusia itu diuji dengan berbagai kesusahan dan juga kepedihan, maka itu dirawat dengan obat sabar. Dan manusia ini kehidupannya itu berputar-putar warna kehidupan dia. Sekejap manis, sekejap pahit, sekejap di atas, sekejap di bawah. Saya ada terlihat satu poster sehari dua ni dengan perkembangan semasa ni. Sekali tengok macam agak brutal juga poster tu, tapi bila renung balik, Masya Allah, Tabarakallah, inilah kuasa Allah. Dia tulis kat poster tu di Facebook, dia kata only in Malaysia. Only in Malaysia apa dia? Ex-prisoner becomes a prime minister. Ex-prime minister is now a prisoner. Saya kata betul juga apa yang poster ni cakap. Ya. Kan Perdana Menteri kita yang ke-10 ni dulu pernah jadi panduan. Semua orang tahu. Sehingga diberi pengampunan penuh. Dan yang dulu pernah jadi Perdana Menteri kita yang ke-berapa? Ke-6, sekarang jadi panduan. Itu namanya qada. Ya. Bertukar-tukar kadang terluar jangkaan kita. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, 180 darjah. Maka apa nak buat? Redha. Bukan kata redha ni kita tak usaha, ya. Yang mana dalam penjara mungkin akan usaha, ya. Kalau dah habis pun sampai Mahkamah Persekutuan, mungkin masih nak usaha dapatkan pengampunan. Tapi apapun nanti apa yang berlaku, kita kena redha. Jadi dah selesai Aqabah yang keempat itu, pergilah kepada Aqabah yang kelima. Dia dapati bahawa nafsunya itu merasa lemah dan lesu, dicampur lagi dengan malas. Tidak dia itu cergas, tidak ada satu motivasi untuk dia melakukan kebaikan sebagaimana sepatutnya. Sepatutnya ahli ibadah tu dia cergas, dia rajin, tapi dia dapati ada rasa malas, demotivated. Dan bahkan nafsu dia tu cenderung selalunya itu kepada lalai, perkara yang sia-sia, ya. Nak relax, nak menganggur, tak buat apa-apa. Itu kan kecenderungan nafsu kita. Tapi cuba nak ambil wudu, nak sembahyang, lagi nak tahajud, lagi nak baca Quran, ya. Kadang-kadang tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman macam tu, ya. Baca Quran tu sampai terlepas Quran. Boleh 3 ayat mengantuk. Tapi kalau dalam grup WhatsApp, ya, tambah-tambah pula nak bincang siapa ni, nak dilantik apa semua, Masya-Allah, panjang. Ya, setengah jam tak buka WhatsApp, ada dalam 100 mesej baru yang kita tak sempat baca. Cergas masing-masing. Tapi kalau dalam bab ilmu, dalam bab ibadah, jadi kita itu penat, jadi kita itu mengantuk dan sebagainya. Bahkan nafsu ini dia lebih cenderung kepada yang jahat-jahat dan berlebih-lebihan, dan yang membawa kepada kerosakan, dan yang membawa kepada kejahilan. Nafsu suka macam itu. Maaf, kadang-kadang kita tengok bangsa kita, orang Melayu, orang Islam, dia lebih seronok dengan acara-acara hiburan, ya, acara-acara nyanyian, acara-acara konsert. Itu ramainya orang kita yang seronok, ya, yang bertepuk tangan, yang menari, yang berjoget. Kali ini sesuai dengan nafsu. Tapi bila dia nak mengaji, bila dia nak dapatkan ilmu, bila dia nak melatih diri, mujahadah dan sebagainya, nafsu tak suka. Maka berhajatlah dia dengan nafsu tadi itu kepada satu pemandu yang boleh memandu dia ke arah kebaikan dan juga ketaatan, dan menjadikan dia cergas untuk melakukan kebaikan tadi. Satu, pemandu yang drive dia, yang motivate dia. Yang kedua, dia berhajat kepada zajir, iaitu pencegah, deterrent, sesuatu yang menghalang dia daripada kejahatan dan juga kemaksiatan. Jadi dia dua, ya. Kita itu ibaratnya nak terbang kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu kepada dua sayap. Jangan patah salah satu, iaitu sayap harap dan juga sayap takut. Harap semata-mata, ya,
tak apalah, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, ya, akhirnya tak solat, akhirnya tak ibadah. Kenapa kamu tak solat? Tak apalah, kalau Allah nak ampunkan tak ada masalah, ya. Kalau saya tak masuk neraka seorang pun tak ada masalah pun, Allah tak rugi pun. Dia terlampau harap. Harap tu bagus, tetapi jangan sampai terlebih. Ada pula yang terlampau takut. Dia kata, aku ni dengan maksiat aku semua ni, dia tak ada harapan dah. Aku ni ya, dah confirm dah ahli neraka. Takkanlah Allah ampunkan dosa aku, ya. Dosa aku ni orang lain tak ada buat. Banyak dosa macam aku ni. Itu khauf yang melampau. Dia kena seimbang. Jadi harap yang sesuai itu mendorong orang itu melakukan amal ketaatan kerana mengharapkan pahala dan juga balasan baik daripada Allah Ta'ala. Dan takut yang seimbang itu juga menghalang seseorang itu daripada melakukan dosa. Farraja'u fi azimi sawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamati wa tuzakkiru zalika sa'iqun yasuquha fayab'asuha ala ta'ati wa yuharrikuha lidzalika wa yunashshituha. Adapun harap ar-raja' ni, dia seolah-olah merupakan sebagai pemandu. Jadi harap itu pada apa? Harap pada besarnya pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih ada harapan, dia bangun solat, dia baca Quran, dia bersedekah, buat baik pada ibu bapa, kasih belas kepada anak yatim dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang baru naik memegang tampuk kuasa ni, dia kena ada rojak di kalangan orang Islam. Apa dia? Harap dia itu, dia berharap dengan menjadi imam adil, menjadi pemerintah yang adil, maka dia itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Kan 7 golongan yang dinaungi dengan bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari yang tidak ada bayangan, maka itu adalah pertama imamun adil, ya, pemerintah yang berlaku adil. Jadi dia ada motivasi lah nak berlaku adil kepada rakyat di bawah dia. Kenapa? Kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, ya. Mengharapkan nanti orang undi lagi, itu urusan dunia. Memang ada harapan begitu kan. Kalau kita tidak adil, mungkin orang dah tak suka pada kita, dah tak sokong kita lagi. Akan tetapi daripada sudut ibadahnya, mengharapkan pahala daripada Allah. Jangan sangka ibadah itu hanya sembahyang, hanya berzikir, hanya baca Quran. Bahkan orang yang diletakkan pada posisi, pada satu jawatan, dia melaksanakan tanggungjawab itu dengan sebagaimana yang berhak, itu adalah ibadah. Itu adalah pahala yang besar. Kerana dengan keadilan dia itu, dia menolak kemudaratan daripada umat dan dia menarik kebaikan kepada rakyat. Kemudian dia mengharapkan keelokan daripada apa yang Allah Ta'ala janjikan daripada kemuliaan-kemuliaan. Kan Allah janji, misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah jadikan bagi dia itu makhraj, jalan keluar. Kan seronok bila kita ada satu masalah, tiba-tiba terbuka satu jalan keluar. Jangan kata ada masalah terbuka jalan keluar. Kalau satu hari kita keluar nak pergi bekerja atau apa, hari ni mana trafik light aku lalu je hijau, aku lalu je hijau, pun kita rasa seronok. Berbanding dengan baru nak sampai je oren, lama pula kita tunggu. Dalam simpang 4 tu sah, kita dah terlambat. Asal sampai trafik light je merah, asal sampai trafik light baru merah pula tu. Tapi kalau orang tu jenis think positif, okey je. Dia sampai merah dia tu, cepat aku sampai, belum hijau dah sampai. Yang think positif, kita selalu think alamak dah merah, ya. Kalau nak think positif boleh, aku sampai sebelum hijau, sebab lepas merah tapi kan hijau, ya. Lampu isyarat, merah hijau ni isyarat, lampu isyarat. Jangan kait dengan warna-warna lain, ya. Jadi ini yang kita hadapi dalam kehidupan. Kita mengharapkan ada di sana itu makhraj, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau orang itu bertakwa kepada Allah, nescaya Allah berikan dia itu rezeki daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Kalau yang kita memang dah bekerja hari-hari, dah jangka dapat gaji hujung bulan,
kita dah berniaga setiap masa, dah dapat agak dah berapa untung bulanan, ya. Itu biasa. Tapi ada kalanya kita tak sangka, tapi Allah kurniakan rezeki yang begitu ketara. Itu puncanya daripada takwa. Jadi orang tu melakukan ketaatan, mengharapkan kemuliaan-kemuliaan ini. Itu motivate dia. Bukan tulis ayat tu gantung di dinding. Ada orang kata ini ayat 1000 dinar, lalu buat frame elok, letak di kedai supaya kedainya maju. Tapi takwa tak ada. Ya. Harga kira lebih misalnya, masakan mengecewakan misalnya. Jadi kata dia macam mana dah gantung ayat 1000 dinar, tak nampak rezeki pun. Ya. Bukan disuruh gantung tu tak salah. Mungkin oleh kerana gantung tu ingat kita tu nak bertakwa kepada Allah. Tapi Allah janji bukan siapa yang gantung ayat itu Allah akan bukakan jalan, Allah akan murahkan rezeki, bukan. Tapi barang siapa yang bertakwa, man syarfiyah, man syarat, penuh syarat, dapatlah apa yang dijanjikan. Jadi Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu telah menjadi satu yang mencukupi buat dia. Sebab Allah milik segala-galanya. Jadi ke depan ni, walaupun kita tahu ada orang yang tak puas hati, ada orang yang rasa kecewa, tapi jangan lupa kepada hakikat takdir. Allahumma malikal mulki, ya Allah yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau yang memberi kerajaan pada siapa yang kau kehendaki. Yang lain boleh usaha, tapi yang dapat Allah beri. Hakikat zahir kita nampak, yang teragung dia lantik. Hakikat Allah yang beri. Baik atau buruk kita tak tahu. Sebab kadang-kadang Allah beri kerajaan pada yang baik, seperti pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada kala Allah beri kerajaan pada yang buruk, seperti kepada Fir'aun, kepada Namrus. Jadi kita nak yang baik, kita kena jadi baik. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat suci Al-Quran, wa kazalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha, demikianlah kami jadikan sebagai pemimpin itu sebahagian orang yang zalim menjadi pemimpin kepada orang yang zalim yang lain. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjadi dalil bahawa rakyat bila-bila masa mereka itu zalim, mana rakyat sendiri tak meletakkan sesuatu pada tempat. Saudara seagama tempatnya sebagai kawan, bukan musuh. Hukum tempatnya untuk diikuti, bukan untuk dimanipulasi. Ya. Jadi kita itu sendiri zalim. Sallallahu alaihim zaliman mislahu. Nescaya Allah Ta'ala akan mengkuasakan ke atas mereka itu orang yang zalim seperti mereka. Fa'in aradu ayatakhallasu min hadzal amir az-zalim fa'alaihim ayatruku zulma. Kalaulah mereka itu nak membebaskan diri mereka daripada pemimpin yang zalim, maka hendaklah mereka itu sendiri meninggalkan kezaliman. Jadi ini tindakan yang boleh dilakukan oleh seseorang di dalam dia itu merubah keadaan itu kepada kebaikan, iaitu mengubah diri. Kadang-kadang kita sibuk nak ubah orang lain, diri kita tak ubah pun. So macam mana kebaikan itu nak datang? Sebab kita memikirkan panduan daripada ayat suci Al-Quran. Jadi kena bertawakal kepada Allah Ta'ala, insya-Allah mencukupi bagi kita. Tawakal kita kena ingat bukan tidak usaha, ya. Ada orang menyangkakan tawakal itu makna tak payah usaha. Itu salah, itu akidah Jabariyah. Akidah yang tak mahu usaha ikhtiar. Dia kata segala-galanya Allah. Bukan. Kita betul segala-galanya Allah, tapi Allah juga memerintahkan kita supaya beramal. Jadi kita itu kena berusaha dan berikhtiar dengan penuh keyakinan bahawa yang menentukan adalah Allah. Itu tawakal. Tapi kalau orang tu tak bekerja, tak berusaha, hanya rehat sahaja, dia tidak semestinya tawakal. Mungkin dalam hati dia mengharapkan orang manusia beri kepada dia. Itu bukan tawakal, itu adalah kemalasan. Baik. Jadi harapan inilah
Yang mengingatkan dia inilah yang menjadi pemandu, yang memandu dia, yang membangkitkan dia melakukan ketaatan, dan yang menggerakkan dia ke arah kebaikan, dan mencerdaskan dia melakukan ibadah. Dia kena ada harap. Wal khawfu min alimi iqabillahi azza wa jalla wa su'ubati ma au'ada min anwa'il uqubati wal ihanati zajirun yazjuruha anil maksiyati wa yujannibuha wa yafturuha an dhalika. Adapun yang dikatakan khauf dari rojak, harap. Khauf adalah takut. Takut apa? Takut daripada pedihnya azab Allah Ta'ala dan susahnya apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala daripada pelbagai hukuman dan juga kehinaan. Sebab kita itu, na'udzubillah, setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu ada kehinaan di situ. Habis nak buat macam mana? Taubat. Kullu bni Adam khata'un. Setiap anak Adam itu adalah orang yang buat dosa, kecuali yang dikecualikanlah daripada kalangan para rasul dan para nabi. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang buat dosa itu adalah orang yang suka bertaubat kepada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah sama seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi kita bimbang, kalau kita itu buat kemaksiatan, kita akan ditimpa dengan hukuman. Kadang-kadang di dunia lagi sudah jatuh hukuman, dia dihina. Di akhirat lebih-lebih lagi lah. Jadi bila diingat macam itu, itulah menjadi deterrent, menjadi pencegah yang mencegah dia dari maksiat dan menjauhkan dia daripada melakukan kejahatan dan melemahkan dia daripada melakukan keburukan. Fahadihi aqabatul bawa'ithi istaqbalathu hahuna. Inilah yang dinamakan aqabah bawa'is, daripada perkataan ba'is, sesuatu yang membangkitkan seseorang, mencerdaskan seseorang melakukan ibadah. Fahtaja ila qat'iha bihadzainil madhkuraini. Maka berhajatlah ahli ibadah itu merentasi aqabah bawa'is ini dengan dua yang telah disebutkan tadi. Apa dia? Ar-raja'u wal khawf, harap dan takut. Fa akhadha fiha bihusni taufiqillahi azza wa jalla fa qata'akan. Maka dengan taufik hidayah daripada Allah Ta'ala, dia berjaya menentasi aqabah yang kelima, iaitu aqabatul bawa'is. Ibarat dia itu burung yang sedang terbang. Sebelah sayapnya itu khauf, takut. Sebelah sayap dia lagi adalah rojak, harap menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala, falamma faragha minha raja'a ila al-iqbali ala al-ibadati falam yara 'aiqan wala shaghilan wa wajada ba'ithan wa da'iyan fanashita fil ibadati fa aqamaha wa 'anaqaha bi tamami syauqi wa rurbati fa adamaha fa nazara fa idza annahu tabdu li hadhihi al-ibadati al-'azimati allati ihtamala fiha kull dhalika afatani azimatani wa huma riya'u wal 'ujub. Pergi kepada aqabah yang keenam, yang kedua terakhir. Sebab ada 7 aqabah, 7 dakian yang disebut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka setelah selesai daripadanya, yakni daripada aqabah yang kelima, aqabatul bawa'is, iaitu takut dan harap, kembalilah dia itu menghadap fokus kepada ibadah. Ketika itu dia sudah tidak melihat sebarang halangan lagi, dan tidak ada lagi perkara yang menyibukkan dia, dan dia sudah mendapati ada motivasi dan penyeru kepada kebaikan. Lalu dia itu cergas melakukan ibadah. Bahkan dia mendirikan ibadah, dan seolah-olah dia itu memeluk ibadah itu dengan penuh rasa seronok dan juga merasa lazat dengan ibadah. Dan dia istiqamah buat ibadah sebab dah seronok, dah ada motivasi untuk melakukan ibadah. Lalu dia perhati dan dia teliti, rupanya
bagi ibadah yang besar yang dia menanggung segala kesusahan itu, ada dua penyakit yang besar juga. Awal-awal dulu nak buat ibadah pun dah tak mampu, terhalang dengan itu, terhalang dengan nafsu, terhalang dengan syaitan, terhalang dengan manusia, terhalang dengan dunia. Dah lepas dah. Fasa dia terhalang tu dah lepas. Kemudian sibuk nak cari rezeki, takut pula dengan risiko-risiko yang berbagai, ya. Teruji pula dengan kepedihan-kepedihan hidup, diuji pula dengan pemusingan takdir. Itu pun dah lepas. Ada pula motivasi rasa harap kepada balasan Allah, ada pula motivasi yang menolak dia itu daripada kejahatan, iaitu takut kepada azab Allah. Dah ibadah dia rajin, tiba-tiba ibadah dia itu ada penyakit. Orang yang kalau bertani berladang, bimbang dia itu tanaman dia itu ada penyakit, nanti sia-sialah. Dah penat-penat membaca dan sebagainya, rosak tanaman, tak jadi. Punca penyakit. Penyakit ibadah ni ada dua yang besar. Apa dia? Iaitu riak dan ujub. Apa dia riak dan apa dia ujub? Yang pertama, riak dahulu. Taratan yura'i bi ta'atihin nasa fayufsiduha. Ada kalanya dia itu nak menunjuk kepada manusia melalui ketaatan dia. Dia misalnya melakukan solat dengan perasaan manusia sedang melihat, oh bagusnya solat dia. Dia mungkin bersedekah, dia sedang mengharap manusia tahu bahawa pemurahnya dia. Fayufsiduha, maka rosak. Zahir taklah rosak. Zahir itu nampak dia semayang lah, tapi hakikatnya rosak. Allah tak terima. Zahir nampaknya dia bersedekah lah, baguslah tu, tapi dari segi hakikat di sisi Allah tu tidak ada harga. Kerana kamu melakukannya kerana nak menunjuk kepada manusia. Maknanya kalau manusia tak tahu, kamu tak buat lah. Itu masalahnya. Wa ukhra yamtani'u zalika wa yadumu nafsahu. Ada kalanya dia berjaya menghalang riak tu, walaupun tak ada orang tahu dia buat. Dan dia kritik diri dia, apa kau nak riak dengan orang ni, ya? Kau ingat pahala orang bagi, kau ingat syurga manusia yang bagi. Dia dah berjaya menahan diri dia dari riak. Tiba-tiba ke mana pula dia pergi? Faya'jabu bi nafsihi fayuhbitul ibadata alaihi wa yutlifuha wa yufsiduha. Oleh sebab dia dah berjaya, dulu ni kalau tak orang tak tengok, tak semayang dia. Depan orang baru dia semayang. Dulu ni kalau tak ada orang nampak, tak ada dia nak sedekah, ya. Orang nampak baru dia sedekah. Kadang-kadang tu ada replika cek besar lagi, panggil wartawan lagi, ya, dulu. Sekarang dia dah berjaya, orang tak nampak pun dia sedekah, belakang orang pun dia solat, tahajud lagi, ya. Tiba-tiba dia rasa, hebat aku, oh aku ni orang soleh, takkan aku ni mungkin wali Allah barangkali. Dia sudah rasa macam itu. Maka itu namanya ujub. Dia kagum dengan diri dia sendiri, maka itu menjatuhkan ibadah dia ke atasnya dan membinasakan ibadah itu dan merosakkan ibadah itu. Fastaqbalathu hahuna akabatul qawadih. Maka dia sedang menghadapi dengan dakian yang dipanggil qawadih, perkara-perkara yang mencacatkan. Tapi nak buat macam mana? Dia, kita boleh katakan riak dan ujub ni punca dia sama, punca penyakit dia sama, cuma simptom dia tu berbeza. Apa punca penyakit dia? Lupa memandang kepada Allah. Dia tak perasan nak lihat bahawa Allah segala-galanya. Riak, oleh kerana dia lupa pandang kepada Allah, dia pandang kepada makhluk, pujian orang, angkatan orang dan sebagainya. Ujub, lupa kepada Allah juga. Dia lupa bahawa Allah yang bagi dia mampu bersedekah, Allah yang bagi dia mampu tahajud. Lalu dia memandang kepada diri dia. Punca sama je. Dua-dua tu puncanya tak ingat kepada Allah, lupa kepada taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Satu jadi riak, satu jadi ujub. Nak buat macam mana? Fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi
wa dzikril minnati wa nahwiha liyaslama lahu ma ya'malu min khair. Maka berhajatlah dia pada ketika itu dengan ikhlas, buat kerana Allah. Kerana yang nak bagi pahala Allah, yang nak ampun dosa Allah, yang nak bagi syurga Allah. Jadi buat kerana Allah. Manusia puji ke manusia angkat tak ada makna kalau Allah tidak redha. Itu satu. Itu boleh buang riak. Yang kedua, zikril minnati wa nahwiha. Ingatlah kurniaan Allah dan segala nikmat Allah tu, itu untuk buang ujub. Kita kena ingat ya. Kalau tidak kerana Allah bantu kita, jangan kata tahajud, ya, subuh pun tak terjun, fardu pun tak buat. Bila kita ingat macam tu, alhamdulillah. Fa'akhadha fi qat'i hadhihi al-aqabati biiznillah subhanahu wa ta'ala bijiddin wa ihtiyatin wa tayaqquzin bi husni ismatil jabbari ta'ala wa ta'idihi. Maka dia itu mulalah menentasi akabah ini dengan izin Allah Ta'ala, dengan penuh kesungguhan dan penuh berhati-hati, dan dalam keadaan dia itu sedar niat dia itu kerana apa, dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falamma farara min hadhihi kulliha, jadi selesailah dia itu melintasi akabah yang keenam. Hasalat lahul ibadatu kama yahiqqu wa yanbaghi, maka terhasillah baginya itu ibadah sebagaimana yang sepatutnya. Wasalimat min kulli afatin, dan sudahlah ibadah itu dilakukan, tak ada pula penyakit riak ujub tadi, dah selesai. Walakinnahu nazara fa idza huwa ghariqun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayadihi min kathrati ma an'ama Allahu alaihi. Akan tetapi bila dia perhati, dia tengok, rupanya dia ni sepertinya orang yang sedang mandi di dalam lautan kurniaan Allah Ta'ala. Berbagai nikmat Allah beri, baru dia sedar. Bahkan nikmat sesimpel nikmat mata pun tak simpel lah. Bulu mata lah, mujur dah ada bulu mata, boleh menutup apa, menghalang habuk dan sebagainya. Bulu hidung pun macam itu juga, ada filter ya. Benda simpel-simpel saja. Belum lagi dengan nikmat iman dan Islam, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Ada orang sihat tapi tak ada masa, dia seorang muda lah, sibuk kerja. Ada orang dah kerja masa muda dulu, dah kaya, banyak duit, tak ada masalah, tak sihat lah pula. Ulang alik hospital lah, makan ubat lah, bedah lah, macam-macam. Jadi bila dia tengok, dia itu seolah-olahnya sedang berenang di dalam lautan kurniaan Allah Ta'ala dan juga kurniaan-kurniaan yang banyak. Ya Allah bagi nikmat kepada dia, daripada taufik boleh buat ibadah, ismah Allah pelihara daripada maksiat, wa anwa'i ta'yid wal hirasati wal karamati, dan pelbagai sokongan daripada Allah Ta'ala dan pemeliharaan dan kemuliaan. Didapati hati pun dah tak kecamuk dengan dunia, dah tak ada perasaan nak menunjuk pada orang, dah tak ada perasaan aku ni lah yang hebat dan sebagainya. Lalu wa khafa ayyakuna minhu ighfalun lisyukri, bila dia lihat dia itu sedang berenang dalam lautan kurniaan Allah, dia jadi bimbang, kun aku ni lalai untuk bersyukur. Sebab pengikat kepada nikmat ni syukur. Once kita tak bersyukur, maknanya kita dah lepas ikatan dia, nikmat tu akan pergi, nikmat tu akan hilang. Fayaqa'u fil kufran, lalu dia terjerumus dalam lembah kekufuran. Kufur di sini bukan makna jadi kafir, sembah berhala, itu bukan, atau jadi ateis, tak percaya pada Tuhan, bukan. Kufur di sini makna kufur nikmat. Jadi dia tu menggunakan nikmat Allah itu tidak sebagaimana yang sepatutnya. Dia bimbang. Syukur ni bukan kata alhamdulillah macam itu saja. Alhamdulillah tu perlu. Tapi kalau satu orang dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah kerana dengan izin Allah lah saya ni dinobatkan sebagai Johan,
Ratu cantik pakai renang misalnya, syukur tak dia? Dia masuk ke tandingan ratu cantik pakai renang, dapat nombor 1, diberi mic kepada dia, alhamdulillah kata dia, syukur pada Allah dapat johan ratu cantik. Dia tak syukur. Kenapa tak syukur? Walaupun dia kata syukur, sebab dia salah guna nikmat Allah, kecantikan dia, untuk buat maksiat kepada Allah. Itu bukan syukur. Jadi perbuatan dia itu mendustakan percakapan dia. Fayaqau fil kufran, kalau tak bersyukur terjerumus pada kufur nikmat. Fayanhattu min tilkal martabati rafi'ati allati hiya martabatul khadami al-khalisina lillahi azza wa jalla. Maka kalau lupa nak bersyukur, jatuhlah dia daripada martabat yang tinggi tadi, iaitu martabat berkhidmat secara ikhlas kepada Allah. Wa tazulu anhu tilkan ni'amul karimatu min durubi altafillahi ta'ala wa husni nazarihi ilaihi. Maka bila lupa bersyukur, hilanglah segala nikmat yang mulia daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, hilang. Dan nikmat ni biasa manusia itu menghargai bila hilang. Sebab itu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala ada menyebut dalam kitab Al-Hikam, man lam ya'rif qadaran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fiqdaniha. Siapa yang tidak dapat menilai nilai sesuatu nikmat ketika nikmat itu ada pada dia, nanti dia akan dapat menilai nikmat tersebut bila nikmat itu hilang, ditarik pada dia. Ya. Tak percaya? Ya. Nikmat kita bernafas ni, so kita tak rasa pun. Bila kita rasa? Bila kena asma. Nak tarik satu nafas tu pun sampai berpeluh-peluh, baru kita ingat, oh nikmatnya rupanya. Buang air, apa nikmat sangat? Nikmat. Sebab tu kita keluar alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha. Kita puji Allah. Bayangkan orang yang sembelit atau orang yang buasir, kencing biasa je kencing, apa yang nak cerita sangat? Ya. La ilaha illallah. Cuba tanya orang yang kena batu karang, orang yang nak kencing sampai bergegar tandas tu. Kita dapat kencing selesa, itu nikmat. Jadi banyak nikmat ni, terutamanya nikmat sihat dan juga nikmat waktu lapang, masa ada kita tak perasan. Bahkan dikatakan kesihatan itu adalah ibarat mahkota yang hanya boleh dilihat oleh orang sakit. Orang sihat tak nampak mahkota yang dia pakai, orang sakit nampak, sebab dah hilang. Fastaqbalathu hahuna aqabatul hamdi wasyukri. Maka pada ketika itu dia sedang berdepan dengan dakian yang terakhir, iaitu dakian puji dan juga syukur kepada Allah. Puji kena, syukur juga kena. Fa akhadha fiha fa qata'aha bima amkanahu. Maka dia pun mendakilah dakian ini dan dia berjaya menentasinya dengan apa yang membolehkannya daripada kasratil hamdi wa syukri ala kasiri ni'ami, iaitu banyaknya dia itu memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Selebih sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum. Siapa belajar bahasa Arab, asalnya perkataan dia azidu, saya tambah, tapi ditambah lam. Lam di hadapan tu namanya lam qasam, lam sumpah. Nun di belakang itu namanya nun takkid, emphasize, memang betul-betul je. Jadi bila Allah apitkan antara lam qasam dan juga nun takkid, maknanya confirm. La azidannakum, dan saya aku akan tambah kepada kamu nikmat. Tapi rasa-rasa saya dah bersyukur, ya, diuji dengan sakit dah pula. Dulu masa saya tak hirau sangat bab agama ni, saya sihat, ya. Bila saya dah boleh solat, dah apa, dah bersyukur kepada Allah, sakitlah pula saya. Macam mana tu? Yalah, kamu tak perasan bahawa masa kamu sakit tu Allah kurniakan nikmat tawakal, nikmat taubat. Dulu masa kamu sihat, kamu buat maksiat. Sekarang bila kamu sakit, kamu tu taubat. Itu kan nikmat besar. Kadang-kadang kita hanya menilai nikmatnya yang zahir-zahir saja, hartanya, sihatnya. Kita tak nilai nikmat yang batin, iaitu syukurnya, sabarnya, redanya, taubatnya, ikhlasnya.
Jadi selesailah dia itu melintasi 7 Aqabah tadi. Falamma farahu, dan apabila selesai daripada Aqabah ini dan dia turun ke tempat yang rata, itu insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Dah pergi pada penghujung mukadimah. Bila selesai mukadimah, barulah kita masuk pada isi kitab satu persatu dengan Aqabah yang pertama, iaitu Aqabatul Ilmi. Ada sebarang soalan daripada tuan-tuan? Kalau saya mampu jawab, silakan. Bulan lepas saya banyak soalan. Mungkin dia dah selesai PRU, jadi soalannya dah terjawab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.